Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Ilmi, kitab yang menyebut tentang hadis-hadis ilmu pengetahuan. Kelebihan ada ilmu dan kelebihan belajar ilmu. Dia dua. Ada pelajar, ada guru. Kalau ada guru saja tak ada pelajar, tak jadi. Ada pelajar tak ada guru pun hura-hara juga kan. Sambungnya kita dalam hadis ini, yaitulah hadis yang ke-1484 dalam kitab naskah kita ni, hadis 241. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Wa amma qawluhu wa ma walahu ay ta'atullah. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat. Dunia ini dilaknat. Wa ma mal'unu ma fiha, dan apa yang juga terlaknat apa yang ada di atasnya. Allahu akbar. Dunia ini kena laknat. Apa makna laknat? Makna jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Pada asasnya begitu. Tapi dalam hadis ini dikecualikan. Siapa yang dikecualikan itu? Illa zikrallah, melainkan orang yang mengingati Allah Azza wa Jalla. Siapa dia nak selamat, tidak kena laknat, tidak kena kutuk, apa nak jadi? Dia kena menjadi orang yang banyak ingati Allah Azza wa Jalla. Zikrullah maknanya orang berzikir. Zikir di sini bukan makna mesti duduk siang malam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir. Zikir mulut nama dia. Satu lagi dia panggil zikir dengan hati. Apa makna zikir dengan hati? Yakni hati dia ingat kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah, tidak leka daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu zikir hati. Satu. Zikir dengan hati juga dengan makna berfikir. Berfikir terhadap keagungan Allah Azza wa Jalla. Berfikir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan atas dunia ini. Kita kena fikir, kita nak tengok keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Azza wa Jalla. Itu orang mikir. Fikir ni hebat. Pernah diriwayat dalam cerita ulama-ulama salafus salih. Satu malam dia suruh sahabat dia ni ambil air, nak ambil wuduk. Jadi orang apa ambil air bagi ke dia, dia pegang air ni nak basuh tangan dia tu pakai duk situ. Sahabat dia tadi tidur, pembantu dia tidur, sedar-sedar tidur, mari tengok, subhanallah, Tok Syekh ni duduk cokoh situ menangis, tangan dia duk megang air, duk pegang teko kendi tadi, tak gerak-gerak lagi. Dia kata, ya Syekh, bila nak ambil wuduknya? Nak azan subuh dah ni. Allahu Akbar. Baru dia sedar. Dia kata, aku duduk memikir daripada bangun tidur tadi nak ambil wuduk tadi sampai sekarang, aku duduk berfikir tentang keagungan Allah, aku duduk fikir tentang masa depan aku dalam kubur, aku berfikir bagaimana keadaan aku di akhirat. Subhanallah.
Itu maknanya kelebihan berfikir. Pada satulah kata ulama, berfikir 1 saat itu lebih baik daripada kita ibadat sunat berapa lama. Ini dia panggil ibadatul qalbiyah, ibadat hati, berfikir. Yang ketiga, zikrullah di sini dengan makna orang yang ingat Allah Ta'ala dengan anggota dia. Dia buat kerja benda-benda yang baik, buat benda yang baik, benda-benda yang betul. Itu dia panggil zikir dengan anggota. Siapa dia nak selamat daripada dilaknat sekali dengan dunia, apa jadi? Zikrullah, zikir Allah Ta'ala. Wa ma walahu, kata di Nawawi, ai ta'atullah. Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dan orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Taat maknanya lakukan benda-benda yang disuruh, tinggal perkara yang dilarang. Orang yang berilmu. Satu lagi orang yang selamat, siapa dia? Satu lagi orang yang selamat, siapa dia orang selamat? Iaitulah orang aliman, orang yang alim, orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Yang kedua, wa muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Habis 3 golongan, 4 golongan yang orang selamat, tidak kena laknat. Yang pertama, orang yang ingat Allah Ta'ala dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan anggotanya. Yang kedua, orang yang taat pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang alim yang beramal dengan ilmu dia, yang mengajar, yang bagi kuliah dengan ilmu dia. Yang keempat, muta'alliman, orang yang belajar kerana nak menghilangkan kejahilan dalam diri dia. Kita boleh duduk mana? Di mana kita boleh masuk? Mungkin boleh masuk 3-3. Boleh jadi orang yang berzikir, boleh jadi orang taat, dan boleh jadi orang belajar. Bagi orang yang mengajar pula, orang alim pula, ambil 4 sekali. Alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia 4 sekali dia boleh ambil. Apa dia? Zikir, taat, alim, muta'allim. Walaupun dia orang alim, dia nak belajar lagi. Orang alim yang tak mau belajar, itu orang sombong namanya, orang takbur. Kerana kita disebut dah dalam siri yang lepas, makna belajar salaka tariqan yaltamisu fi ilma, berjalan mencari ilmu itu sama ada kita berjalan lagi cari tok guru, sama ada kita berjalan lagi cari kitab, sama ada kita duduk di rumah kita buka korek kitab sana sini cari ilmu. Itu dia panggil mencari ilmu. Jadi tak mungkin ada orang yang cari ilmu, orang alim duduk diam tunggu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu orang, kalau Nabi tunggu wahyu, dia ni tunggu ilham. Dia panggil ilmu laduni, pakai buka terus, tak payah mengaji. Itu cerita-cerita adalah zaman kita hari ni. Kalau kata ilmu laduni, kena tengok juga laduni kok mana. Ada katanya laduni, tapi tengok-tengok terlibat ngajar sesat. Itu yang terlibat masalah sekarang ni. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dan dengan sanad yang hasan. Kata Tirmizi, hadisun hasan. Pengajaran hadis, sesiapa yang memberi dorongan untuk menuntut ilmu kemudian mengajar kepada orang lain akan mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita suruh orang belajar, kita suruh orang mengaji, kemudian dia ajar kepada orang pula, boleh pahala. Yang kedua, setiap orang yang menuntut ilmu hendaklah dengan niat yang ikhlas, semata-mata kerana Allah, supaya tetap mendapat rahmat dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Orang yang menuntut ilmu biar ikhlas. Kalau menuntut ilmu tak ikhlas, baik tak usah. Buat bala atas kepala dia sendiri, naik atas kepala dia, dia panggil bala. Bala apa? Bala ilmu ada tak beramal, lagi dahsyat. Fa'alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabum min qabli ubadil wasan. Sebagaimana kata dalam mata Zubair, orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya akan diseksa sebelum daripada penyembah berhala lagi. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, Allah sangat benci orang yang tidak mau menuntut ilmu dan berzikir kepadanya. Mana sangat benci? Mal'un, termasuk dilaknat sekali dengan dunia orang yang tak berzikir dan tidak menuntut ilmu. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita keluarkanlah diri kita ini daripada kelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Zikir sentiasa, buat ketaatan, menuntut ilmu. Ada ilmu sikit, ajar kepada orang. Buat kita. Hadis yang seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Allahu akbar. Ambillah pelajar-pelajar kita ni, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar. Ini khabar gembira yang kita dapat malam ini. Apa dia? Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, sesiapa yang keluar kerana menuntut ilmu, keluar daripada rumah dia nak pergi belajar, nak pergi belajar Quran, nak pergi belajar hadis, nak pergi belajar fiqh, nak pergi belajar akhlak, nak pergi belajar halal dengan haram, keluar daripada rumah kerana nak belajar, fahuwa fi sabilillah, maka ia dianggap sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Jihad kita ni hatta yarji', sehinggalah dia pulang membawa ilmu untuk mengajar kepada masyarakat. Hadis ni rawahu Tirmizi, katanya hadisun hasan. Tirmizi kata hadis ini hasan. Besar ke tidak kelebihan ini? Besar. Pengajaran hadis, apa dia kata? Pahala orang yang menuntut ilmu adalah sama dengan pahala orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Pahala orang yang pergi berjihad sungguh tu besar lagi pahala dia. Setiap langkah kuda dia tu ada kelebihannya. Tapi ini bandingan kharaja fi sabilil ilmi. Siapa dia keluar menuntut ilmu, maka dia dianggap seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Allah, tinggi ke tak tinggi darjat kita? Menuntut ilmu mahu ke tidak kita? Kena rajinlah. Sebab ini kelebihan yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tuhan janji, Allah, Nabi SAW sebut fi sabilillah. Yang kedua, orang yang mati ketika menuntut ilmu, dia pergi belajar, mati, apa nak dapat? Pahalanya sama seperti mana orang yang mati syahid dalam peperangan fi sabilillah. Ini dia mau dia boleh pahala syahid. Orang yang mati syahid itu pahala dia besar. Yang ketiga, diharuskan memberi zakat ke atas orang yang menuntut ilmu agama jika ia dalam golongan orang yang miskin dan susah. Pelajar-pelajar kita menuntut ilmu, boleh kita beri duit zakat kepada dia. Sebab apa? Sebab dia dikira termasuk dalam asnaf fi sabilillah. Ini dia kata sini, kalau orang dia miskin dengan susah, maknanya kalau orang miskin sungguh, dia boleh zakat atas dasar miskin. Hak ni penuntut ilmu, walaupun tak miskin sungguh, walaupun ada sikit-sikit, tidaklah fakir sangat, tetapi dia masih lagi boleh zakat, kerana dia duduk di bawah kategori fi sabilillah. Zaman kita hari ni, zaman orang panggil senang lenang. Jihad fi sabilillah akad senjata sudah tidak ada. Kalau ada orang nak berjihad, jawabnya tak sampai balik ke rumah dia. Ceramah ajak orang berjihad malam ni, nak balik ke rumah, sudah disambut oleh kawan-kawan kita di tengah jalan. Wak lari dah, tak ada dah. Maka jihad kita apa dia? Jihad kita hari ni dengan ilmu, dengan kalam, dengan pena, dengan lidah kita melalui ceramah, dengan cara akhlak yang kita ada. Ini jihad. Tengok kita kena lawan hari ni. Bila mari timbul ajaran-ajaran sesat, mari golongan-golongan Syiah duk serang kita, wajib kita kena menulis, kita kena ceramah, kita kena jelas kepada masyarakat bahaya kesesatan Syiah. Mari pula ni mazhab baru ni, mazhab tak nak pakai hadis pula ni, pakai Quran saja. Ini pun mazhab ni lama dah, cuma dia perangat balik. Biasalah, kadang-kadang dia putaran tu biasa, dia musim senyap tak naik balik. Dia ikut musim juga, macam pokok tak subur, mari hujan subur balik lah, gitulah dia. Senyap kejap, bila ada sokongan-sokongan, bantuan-bantuan daripada orang-orang besar, naik balik. Ini nak kata apa? Maka jihad kitanya ini menuntut ilmu untuk nak membendung, menyekat kemarahan ajaran-ajaran sesat, golongan-golongan yang menyimpang jauh daripada ajaran Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, hadis yang ketiga malam ni 1486, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Allahu akbar. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali-kali akan kenyang seorang mukmin
daripada kebaikan. Tengok, orang mukmin tidak kenyang dengan kebaikan sehingga dia mendapat akhir perjalanan dia ke dalam syurga Allah. Dalam akhirat adalah muntahahul jannah, kemuncak dia sampai masuk dalam syurga, barulah dia berhenti buat kebajikan. Ini sifat orang mukmin. Sebagaimana kata-kata masyhur, orang tanya kepada ulama, ada kata riwayat ini daripada Imam Ahmad rahimahullah. Bila anak dia tanya, bila kita ayah nak berehat, bila nak rehat? Dia kata, bila aku pijak kaki aku dalam syurga, waktu itulah aku rehat yang sebenar. Kita ni ada rehat sungguh ke? Tak rehat. Nak berehat sekejap, bukan berehat, tidur kerana sedar tu letih pula. Allah, lama sikit tidur penipal lah. Tak cukup tidur ni juga, bangun tidur orang dah tunggu dah serabut pula. Bangun tidur lapar, cakap nak makan, mana ada rehat. Sudah makan nak gimana, tandah sibuk pula. Mana manusia ni hidup berpusing. Betul ni, hatta muntahahul jannah, orang mukmin tidak akan kenyang buat kebajikan sehingga dia masuk dalam syurga. Kata di ulama, tidak ada kerehatan yang sebenar seorang itu dalam hidup dia hatta yata'a rijahu al-qadamahul jannah, sehingga dia pijak kaki dalam syurga, lepas tu baru rehat. Macam mana tak rehat? Dalam syurga nak makan apa boleh? Tengok nak makan apa hari ni? Allah, lama tak makan sate, pernah sate mari siap dah. Tak payah tanyalah sate daging ke ayam, tak ada orang tak tanya masa tu. Atas dunia ni tanya, mungkin sate makan dari sate daging naik darah, gonyek-gonyek kerah, tak jadi apa. Silap-silap orang nak beli sate ayam yang bubuh lemak tak tahu mari mana, nak jadi apa. Dalam syurga tak ada, nak mengikut yang kita nak. Ma tustaha ilahin nafs, berasa nak makan. Sudah makan tak ada tandas, jangan cari tandas dalam syurga. Tak ada. Dia makan itu talazzuz, menikmati saja, bukan makan kerana lapar. Macam kita atas dunia tak makan lapar, tak makan tak boleh buat kerja kan. Tapi dalam syurga makan tana'um, talazzuz, makan bernikmat, suka-suka saja makan. Allah, marilah hadis ini besar kepada kita. Pengajaran hadis kata apa? Seseorang digalakkan supaya sentiasa membuat berbagai-bagai bentuk kebaikan. Buatlah kebaikan. Pagi zikir, kebajikan. Cerah tanah sikit, keluar pergi tengok ziarah orang sakit, kebajikan. Pergi ke pasar pula dah, pasar pagi kata orang, beli banyak, sayur banyak, ikan banyak, balik bagi ke orang, kebajikan. Apa kita nak? Masuk waktu duha salat, kebajikan. Kita buat khair, suka buat kebajikan, sama ada dengan harta benda, sama ada dengan tubuh badan kita, sama ada buat dengan lidah kita, nasihat kepada orang. Tengok orang susah hati, pergi gosok kepala dia, Allah sabar saudara, Allah Ta'ala beri ujian ni bukan kerana nak marah pada awak ni, Allah uji awak kerana nak naikkan darjat. Biar pandai bercakap, Allah Ta'ala akan beri pahala yang begitu besar. Tengok ni, digalakkan seorang mukmin itu supaya sentiasa berbuat berbagai-bagai jenis bentuk kebaikan. Buat kebajikan, di antaranya menuntut ilmu pengetahuan, seterusnya mengajar kepada orang lain. Kita belajar, pelajar-pelajar kita ni yang tua yang muda, jangan bakhil dengan ilmu, jangan ada kupit dengan ilmu yang kita dapat. Dapat ilmu, ajar. Mana boleh tak ada tauliah nak mengajar. Tak ada tauliah tu kalau nak mengajar umum. Kalau sekadar kita balik nak mengajar anak-anak kita kat rumah, panggil anak, panggil cucu, panggil isteri, panggil kawan-kawan, boleh ajar. Pergi tengok orang tak semayang di pasar malam, cerita dengan dia, waktu solat dah ni, mari kita pergi solat, berhenti sekejap main tu ni. Permainan banyak hari ni, nak kata apa, tak cukup pasar malam, mari pula mainan lompat-lompat pula dah. Melompat pas tengah malam anak-anak kita, cara lompat. Tak cukup, dunia ni tak habis. Lepas mari lompat, mari muka lain pula. Ada je cerita nak buat. Pasal manusia ni ditajadud, dia suka benda baru. Duk main hak satu tu puas, main tukar-tukar. Yang pentingnya tak ada masalah, tapi kita jangan duduk dalam gulungan yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, iaitulah dengan banyak zikir, banyak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Pengajaran yang kedua, setiap amalan soleh yang dilakukan oleh seorang, balasannya adalah syurga. Tak ada lagi dah. Buat amalan yang baik, kita akan gimana? Balasan dia pergi ke mana? Kita akan dibalas dengan syurga yang Allah SWT janjikan kepada hamba-Nya
yang baik-baik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkir janji sekali-kali. Jangan susah hati. Jangan rasai payah kita ni. Allah Taala mungkir janji lah. Janji tidak mungkir. Dia mungkir janji siapa dia? Manusia. Manusia ni kalau berjanji pandai. Tapi nak tunai janji tak berapa nak pandai. Ini masalah. Orang yang berjanji nak menipu, tunggu dalam dosa besar kita nanti. Perbincangan kita tentang khianat, tentang penipuan ini. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fadlul alimi 'alal 'abid. Kelebihan, keistimewaan orang alim ke atas orang beribadat. Orang ni ibadat kuat tapi tak erti apa-apa. Orang bagi tahu pada dia bagus ni, apakah buatlah dulu. Orang bagi tahu pada dia ini baik, buat. Pasal itulah kita tengok orang yang baik-baik inilah yang mudah diperangkap oleh ajaran-ajaran yang tidak sabit. Sebab hati baik, nak buat kebajikan, nak beramal banyak, ikut orang bagi. Allah, itu hati yang baik. Ada satu lagi penyakit. Dia panggil penyakit suka nak jadi kuat. Mari ustaz pasal jenis bomo ni, semangat lalu. Siapa dia baca zikir ni kuat. Siapa dia baca ayat ni kebal. Siapa dia baca hak ni hatu tak kosek dia. Siapa baca hak ni jin lari. Baca lah. Tapi kalau kata baca hak ni Nabi jamin syurga, slow. Pasal syurga ni tak nampak, lambat lagi dia kira. Tapi kalau kuat, kebal, hebat ni, tambah-tambah pula kalau boleh pelaris pula. Baca hak ni kuat, laku lalu. Sanggup tak tidur malam baca. 3 hari 3 malam baca, pasal nak buka kedai 2-3 minggu depan. Jadi kita sudah percaya suku dunia melariskan perniagaan barang-barang dunia, duk baca-baca sikit-sikit. Tapi yang kita sepatutnya, kita orang yang tahu perniagaan kita duduk di perniagaan akhirat, itu yang utama. Nak pergi ke syurga, kalau setakat atas dunia ni kebal, akhirnya mati ke tak mati? Mati juga. Yang kita nak kebal sungguh-sungguhnya kebal daripada api neraka, itulah kekebalan yang baik. Karena itu Nabi buat bandingan di sini, fadlul alimi 'alal 'abid. Kelebihan orang alim yang beramal dengan ilmu dia mengatasi orang ahli ibadat itu seperti keutamaanku kepada orang yang paling bawah di antara kamu semua. Subhanallah. Nak banding macam mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca nak banding. Nabi kata kelebihan aku dengan orang yang paling bawah di kalangan kamu. Jauh jarak tu. Sebab orang alim ni beramal dengan ilmu dia. Kenapa baca gini? Nabi baca. Mana dalil dia? Ni sanadnya sahih. Benda ni warid daripada Nabi. Barulah kita baca, buat dengan amalan-amalan yang mempunyai kesahihan maklumat. Dia punya autentik dari sudut kedudukannya. Barulah kita rasa kita kuat. Barulah kita beramal dalam keadaan kita tahu apa yang kita buat. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu ahlas samawat. Sesungguhnya Allah, para malaikat, juga penghuni langit dan bumi. Allahu akbar. Malaikat, ahli-ahli duduk di langit, ahli-ahli bumi, manusia-manusia ada atas muka bumi, dan hayawan-hayawan atas muka bumi. Wa hatta namlata fi juhriha. Nabi kata sehingga semut
yang berada dalam lubangnya, semut dalam lubang dia. Wa hattal hut, dan ikan hut, binatang laut, semuanya mendoakan supaya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas orang-orang yang mengajar manusia kebaikan. Anak-anak kita pelajar ni tak nak belajar sungguh-sungguh lagi. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan dalam laut, semut dalam lubang, kiralah nanti apa pun. Kalau Nabi sebut semut tu maksudnya benda-benda kecil, kalau gajah lagi besar. Semuanya mendoakan kepada muallimin nas, kepada orang yang mengajak manusia kepada kebaikan ini, al khaira, doa kebaikan pada kita. Allahu akbar, seronok kita. Kita lalu ni bukan setakat manusia yang hormat, hayawan-hayawan hormat lagi. Ini baik kita. Tapi kalau kita tak dapat darjat ni sayang. Malanglah bagi kita bila kita tidak dapat darjat yang besar. Sebab apa? Kita tidak akan dapat pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Pengajaran hadis. Yang pertama, Islam menggalakkan umatnya membuat kebaikan yang boleh dimanfaatkan kepada orang lain dan juga masyarakat seluruhnya. Buatlah kebajikan apa saja. Buat makanan, keluarkan buku-buku, kitab-kitab, dan apa saja perkara yang kita boleh buat, buat kebajikan. Jangan duduk takut. Yang kedua, menuntut ilmu selain daripada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib kita kena buat. Kena buat wajib. Apa dia wajib? Kena Allah, kena Rasulullah, kena Islam, kena ruku-ruku iman yang 6, ruku Islam yang 5 ni 4 tahu belakang, itu dipanggil fardu ain. Tak boleh tak pandai. Dan seperti fardu kifayah, menuntut ilmu fardu ain ni, ilmu fardu kifayah lebih afdal daripada menunaikan ibadat-ibadat sunat, kerana ibadat-ibadat sunat hanya dimanfaatkan oleh orang yang mengerjakannya, sedangkan ilmu pengetahuan akan beri manfaat kepada dirinya dan kepada masyarakat seluruhnya. Sebab apa kelebihan belajar ilmu ni lebih daripada ibadat sunat? Sebab ibadat sunat kalau kita buat Allahu Akbar, seorang kita ya baik. Tapi kalau kita sebarkan ilmu, masyarakat semua boleh. Ahli kampung kita boleh tumpang, ahli-ahli lain pun boleh tumpang sama kebaikan yang kita bawa, ilmu yang kita sebarkan. Sebab apa? Sebab ilmu itu panduan dalam hidup manusia menuju ke jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Islam menggalakkan umatnya supaya menghormati para ulama dan para penuntut ilmu serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita hormat kepada ulama. Kita kena ingat, hormat kepada ulama bukan bermakna takdis, mensucikan ulama, itu lain. Maknanya hormat bila mari orang alim, kita hormat kepada dia, hormat kepada ilmu dia, hormat kepada peribadi dia yang baik, akhlak dia yang mulia, kita hormat. Itu. Tapi kalau mari orang-orang ulama sampai peringkat kita puja dia, kita puji dia melampau-lampau, kita angkat darjat dia sampai naik kelak, itu dia panggil pemujaan pada manusia, itu dilarang. Hormat bukan takdis, bukan mensucikan. Jadi tapi puak-puak hak golongan yang terlibat dengan anti hadis ni pula melampau pula. Dikata ulama lah yang telah merusakkan. Ambil hadis ini reka-reka masuk dalam agama. Itu hadis palsu yang direka cipta itu. Tapi ulama-ulama rabbaniyin, mereka lah yang menepis, mereka lah yang menapis, mereka lah yang membuat kaedah-kaedah bagaimana untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ditipu oleh orang. Ini Nabi kata, la samulana rijalakum, nyatakan kepada kami siapa rawi kamu. Baru tahu haddatsana fulan, fulan ni dosa. Lah. Kadang-kadang dia tipu, macam-macam penipuan yang berlaku dalam dunia ini. Maka para ulama dan menghormati para ulama dan menuntut ilmu serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Demikian juga sebagaimana kata Imam Ahmad, aku kalau ada doa yang mustajab, aku akan doa kepada pemerintah. Sebab apa? Kalau baik pemerintah, baik negeri. Sebab pemerintah akan turun ke bawah. Ni yang rusak dalam negara sebab apa? Sebab pemerintah punah.
pemerintah suka benda-benda yang maksiat, maka rakyat akan maksiatlah dia. Sama juga bila Allah kita doakan kepada ulama, bila mereka ini bertugas menjalankan tugas, ketika itu ulama akan menyampaikan kebenaran, masyarakat duduk di atas landasan yang jelas, tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini tak baik. Yang terakhir, pengajaran hadis ini, seorang yang mengajar orang lain kepada kebaikan akan mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara kelebihan, itulah di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita penuntut ilmu, kepada kita orang alim yang beramal dengan ilmunya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah berilmu dan beramal, ataupun orang yang suka kepada majlis ilmu, belajar siang dan malam untuk mendapat ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memandu kita ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.